Assalamualaikum semua followers Pak Emma. Berjumpa lagi kita hari ini dalam live Borak Pak Emma. Okey, sebelum kita bersama dengan tetamu hari ini, saya nak share dekat followers Pak Emma semua tentang webinar terbaru kami yang anda dah tengok poster tadi. Okey, webinar kali ini special sikit bersempena dengan bulan menabung simpanan SSPN 2021 dengan topik Detik Indah bersama Si Manja. Kami ada panel jemputan dan juga selebriti yang tak asing lagi, antaranya Puan Wawa Syauqi, Super Daddy Encik Hairul Abdullah dan juga pelakon Farah Nabila, hanya dengan bayaran RM20 yang mana bayaran tersebut akan dikreditkan ke dalam akaun SSPN anak anda. Okey, so jadinya event ini adalah secara percuma sahaja sebab RM20 tersebut dikreditkan ke akaun anak anda. Jadi jangan lupa untuk mendaftar di link yang admin dah place dekat ruangan komen. Okey, dan yang paling best kita ada cabutan bertuah, 4 tiket Zoom Melaka tanpa expired date, nak pergi bila-bila pun tak ada masalah, dan juga hadiah cash account RM500 untuk slot teka dan menang dan juga pelbagai hadiah yang menarik lagi. Okey, tanpa membuang masa, saya nak memperkenalkan tetamu kita hari ini iaitu Raf Yaakob, seorang bapa muda dan juga selebriti serta pelakon dengan bertajuk hari ini Cabaran Didik Anak Gen Alpha. Hai Raf, apa khabar? Hai, khabar baik. Apa khabar Fatin? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey Raf, sebelum kita berborak panjang kan, mungkin ada yang nak tahu, followers Pak Iman nak tahu sangat, apa perkembangan terbaru Raf? Okey, dalam masa 2 minggu ke belakang dan 2 minggu ke depan selepas ini, Raf memang akan aktif untuk siapkan badan because Raf akan start shooting dalam masa 2 minggu, which is Raf dapat offer untuk buat super tally, which is Raf jadi seorang pembunuh lah. So it's a different, Raf bunuh dan akan dibunuh. So it's a challenging role yang Raf tak pernah bawa lagi sebab dia akan jadi macam psikotik sikit. So badan sikit, dan selepas tu travel pula, Raf akan buat travel log untuk Netflix insyaAllah. Wow, bestnya. Okey, so Raf, boleh dikatakan Raf ni sebagai seorang ayah yang berada di usia yang muda lagi lah. Jadi boleh tak cerita Raf gelar seorang ayah dulu. Susah tak nak jadi ayah ketika di usia yang muda ni Raf? Okey, waktu pertama anak Raf lahir, Raden Ahmad Ryan, sekarang dia umur 10. So waktu tu Raf berumur 25 nak masuk 26. One thing about Raf ni, Raf tak ada perasaan nervous atau gemuruh. So saja benda yang datang depan mata tu kita hadap, kita reda je. So atas sebab tu bila datangnya anak yang sulung, bila terpaksa, of course Ryan waktu dia lahir dia ada a bit complication. Dia punya kepala luka. So bila nak mandikan bayi seawal sehari seminggu tu, kita tengok kepala dia ada darah-darah, orang lain mungkin takut. Tapi macam Raf, sebab Raf dah biasa di-train oleh arwah bapa yang apa-apa pun kita kena tenang. Kalau tak tenang, kerja tak jalan. So Raf pun gagahkan dirilah mandikan Ryan waktu tu dengan kepala berdarah-darah, ada kesan mak kat situ. And then Alhamdulillah I go through lah. So nak kata cabaran tu, because of course before that anak-anak Datuk Fazli pun dah pernah Raf tengok. So dah experience, and then even adik Raf yang bongsu tu pun beza dengan Raf 11 tahun. So waktu dia lahir umur Raf 11 tahun, dah tengoklah macam mana ibu Raf jaga adik Raf kan. So tak adalah kekok sangat, cuma Raf ni jenis macam tu lah, berani. Apa-apa obstacle depan tu kita jalan je. Kalau tak jalan. Okey, macam Raf mandikan anak sendiri kan, macam Raf cerita tadi. So macam bagi Raf kan, sebagai seorang bapa muda, sebab rasanya mungkin tak ramai bapa-bapa yang akan involve untuk jaga anak, untuk take care anak, baby, especially newborn kan. Macam Raf sendiri, kenapa Raf rasa Raf kena involve? Okey, memang tak dinafikan. Anak-anak bila di bawah 1 tahun lah, bawah 1 tahun, selama mana dia masih menyusu, memang tanggungjawab banyak kepada mak. And of course, bila seorang bapa tu nak tolong, kadang-kadang kita pun tak tahu nak tolong apa. Sebab kebanyakannya budak akan menyusu dengan mak. Macam Raf pun tak dinafikan sampai sekarang cinta. Cinta 10 bulan. Pun sebenarnya banyak dengan Mawar atau banyak dengan Mami Mawar. Tetapi apa yang Raf boleh bantu? Okay, this is what I do lah. At least mandi tu adalah tugas Raf. Dia menyusukan baby. So tinggal pagi-pagi tu adalah tugas wajib untuk Raf mandikan Cinta. Petang pun sebelum dia tidur mandikan dia. Sebab bagi Raf lah, mungkin ramai tak tahu. Mandikan anak tu apabila, ni petualang lama lah yang Raf masih ikut kan, turun-temurun. Apabila air di badan
baby itu diserap dalam badan kita sebagai seorang bapa, it creates a special bonding yang tak boleh orang kata, tak boleh di-explain. Memang orang kata, karut lah. Bukan karut, it's just turun-temurun yang maybe it's the time, maybe it's the quality time. Tapi mungkin ada juga, of course, bila kita mandikan anak tu, Raf ada bacaan Al-Quran yang kita terapkan supaya anak ni dengar cakap, anak ni jadi anak soleh-soleha, anak jadi bijak pandai, anak jadi sayang, tak lupa kita, hormat kita. So bila kita terapkan semua benda tu dengan air yang dia masih basah-basah lekat kat badan kita, the bonding is so hard to explain. It's Sekiranya Kas mandi baby, of course lah, kerja Raf bila masa yang perlu tolong tukar pampers, tolong belikan barang-barang baby. Itu je lah tugas orang bapa boleh buat. Okey, so kiranya bagi Raf ni, kiranya walaupun banyak part si ibu yang kira macam mana, tugas ibu lah kan, menyusukan anak, banyak dengan mak dia kan, tapi bagi Raf tetap involve untuk jaga. So macam followers yang tengah tengok ni, walaupun banyak isteri, anak bersama dengan isteri, tapi boleh juga buat macam Raf tadi, boleh mandikan anak, boleh pakaikan pampers. Sebab lelaki ni kan Raf, kalau dah tengok banyak anak dengan mak dia, so dia rasa macam husband dia rasa macam tak apalah, macam tu. Bagi Raf lah macam, boleh ke just biar je dengan anak macam tu, maksudnya mak dengan anak je, so husband tak payah take part. Bagi Raf macam mana? Okay, macam Raf pula, Raf sentiasa nak adil dengan semua anak. Macam Cinta adalah anak keempat. Yang berpendapat normally orang akan sangat-sangat excited dengan anak pertama dan kedua. Dia dah banyak-banyak, lepas tu dia dah mula turun ke bawah. Memang tak dinafikan, benda tu bukanlah sebab, Raf bagi contoh diri Raf lah kan. Bukanlah sebab dia tak excited anak kita kedua, ketiga, keempat. It's just that kita dah pernah melalui, kita tahu apa what to do, so kita jadi more relax. So kadang bila kita more relax tu akan di-label sebagai tak excited. Kasih sayang tu sama. It's just that kadang-kadang bagi Raf lah, bila Raf tengok anak banyak dengan mak, Raf akan rasa salah macam, apa yang aku boleh buat apa lagi aku boleh bantu. I try my best to have that kind of bonding with Cinta lah. That's the recent one. Apa yang Raf boleh buat? Memang tak dinafikan, especially kalau baby tu masih menyusu, dia memang melekat dengan mak dia. Kok mana pun melekat dengan mak dia. Cuma kalau isteri tak ada, dia akan nak Raf. Mami dia ada, mawar dia, memang dia melekat dengan mawar. So Raf akan kadang-kadang garu kepala. Aku nak tolong jaga, tapi aku ambil nanti kan dia nak mak dia pula jarang di rumah syuting, so bagi catatan mak dia. So memang kadang-kadang perasaan yang tak apalah, bagilah kat Mawar, memang benda tu normal, dan pihak suami jangan rasa bersalah, dan pihak isteri kat sana pun jangan rasa macam oh dia ni tak baik, suami aku tak tolong. Tak, memang perasaan tu normal sebagai seorang manusia, yang kita rasa macam tak apalah, it's best that anak ni umur ni dengan mak. Fahamkan dia, jujur dengan dia, even though I tak kekok jaga anak bawah setahun, tapi it's not my best forte, it's not my best thing. Tapi anak tu lebih 2-3 tahun, that's it. Diorang takkan ingat mami dia. So daddy dia sangat cool, semua nak ikut daddy. So macam sekarang dah nampak, contohnya Rafael Rafael first lahir, Mama cakap, abang akan tolong tak Anja? Of course I will help you, but at the same time, it's your first experience. Raf banyak boleh dengan anak you. I can do everything that you want me to do, but I don't want to, sebab Raf nak Mawar tahu first child, everything, nak bagi dia rasa. So lama-lama adalah sikit dia kata, alah abang ni tak tengok apa Rafael. Tak, I'm just want to give you and Rafael bagi chance. Habis tu bila time abang dengan Rafael, you wait. And then lahirlah Cinta. Lahir Cinta automatic Rafael dengan Raf. 2 tahun. Automatic. Rafael kalau nampak mak dia dengan Cinta, dia lari kat Raf. So sekarang ni Rafael nak masuk 3 tahun, dia jadi best friend dengan Raf lah. So ingat tak apa abang cakap dulu, there will be a time when anak ni akan banyak dengan bapak, tapi bawah setahun Anja kena faham memang banyak dengan mak sebab menyusu. Macam tu. Alamak. Terus rasa macam alamak, lepas ni anak-anak ni dengan bapak lah, tapi setuju sangat sebab anak-anak dia lebih suka bermain dengan ayah-ayah dia berbanding dengan mak dia. Bila mak nak join je terus macam krik. Okay, so Raf ada anak yang berbeza umur, peringkat umur yang berbeza, macam yang sulung yang kedua agak jauh umur dia kan berbanding yang ketiga dan keempat. Macam Raf, macam mana Raf handle situasi orang kata nak melayan anak yang dah besar dengan anak yang kecil? Mesti ada perbezaan dia kan? Sangat-sangat banyak perbezaan dia, sebab kalau ikutkan anak-anak Raf, dia punya lingkungan umur adalah 10, 6,
10, 6, 2 dan juga 8 bulan. So yang 2 sulung tu 10 dan 6 dia dah sangat orang kata very independent lah. Betul. Tak perlu orang kata lainan macam baby. Dia orang boleh bawa diri. Cuma bila yang ketiga dan keempat sangat-sangat berbeza. Yang ketiga ni Rafael which is nak masuk 3 tahun depan, that's the phase yang dia akan belajar dan mula bertanya, akan mula bercakap baby talk yang kita pun tak faham sebenarnya apa dia cakap. Tapi bila tak faham tu, it doesn't mean that kita boleh ignore dia. Sebab kadang-kadang ada message yang dia nak sampaikan yang kita sebagai parents kena alert. Sebab anak semua lain-lain perangai. Tak ada satu pun anak Ra, nombor 1 sampai nombor 4, tak ada satu pun perangai sama. Semua lain-lain. So kita ni sebagai parents kena ambil tahu anak ni suka apa, anak ni tak suka apa. Anak ni perangai dia macam ni, macam mana, merajuk macam mana, nak pujuk macam mana. Semua lain-lain. Kadang-kadang kita pun pening kepala juga. Tapi itulah parents. Siapa lagi nak guide anak-anak? Especially Rafael dalam fasa yang 3 tahun sangat penting yang dia dah mula nak bercakap, dah mula nak ada perasaan macam mana. So it's good that parents to pay attention. Sesibuk mana pun, Raf tak nafi, Raf punya sibuk dengan mama is out of the world. Memang sibuk gila. Tapi bila ada time dengan anak tu, please letaklah phone tu kat tepi ke apa ke. Spend at least 1-2 hours betul-betul dengan dia. Bila spend tu bukan bermakna letak atas kita punya lap, lepas tu bagi dia tengok TV. Tidak. Talk to them. Biarpun dia tak pandai cakap, pandang mata dia, bagi eye contact dia, cakap Rafael, what's your name? Dia tak boleh nak cakap full, tapi kita hari-hari letak dalam kepala dia, what is your name? How old are you? Assalamualaikum, Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. So lama-lama percayalah. This is what I did with Ryan and Shanella, the first two. Raf buat yang sama dengan Rafael dan kita. Cuma bezanya dulu kita banyak free time. Sekarang kita tak banyak macam dulu. So dia punya effort tu kena double up. Penat tetap penat, tapi itulah pengorbanan parents untuk anak-anak. Saya suka sangat perkongsian Raf. Kalau boleh bagi masa, especially parents yang bekerja kan, so tak banyak masa dengan anak. So please tag suami, tag isteri, please letak ke tepi dulu phone dan layan anak at least 10 minit sehari pun dah cukup sangat-sangat. Tapi 10 minit tu make sure macam Raf cakap tadi, buat betul-betul, sembang betul-betul dengan anak. Okay, so bagi yang followers yang baru join, kalau ada soalan nak tanyakan dengan Raf, boleh drop dalam komen. Dan juga yang baru join mungkin tertanyakan apa isu yang kita tengah bincangkan. Okay, tajuk kita hari ini adalah cabaran didik anak Gen Alpha bersama dengan Raf Yaakob, iaitu suami kepada Marwah, dan juga selebriti serta pelakon. Tapi sebelum saya ke topik seterusnya, saya nak iklan sikit. Okay, so mungkin admin boleh masukkan poster untuk followers kita tengok. Okay, so seperti tertera di skrin sekarang, sebenarnya Pak Emma kali ini special sikit sebab nak menganjurkan webinar terbaru bersempena dengan bulan menabung simpanan SSPN 2021. Kenapa anda wajib join? Sebab webinar ni sebenarnya free walaupun anda bayar RM20. Sebenarnya free sebab RM20 itu akan dikreditkan ke akaun anak anda. Jadi free sahaja. Jadi ada yang tanya juga, macam mana kalau tak ada anak lagi? Tak apa, register atas nama anda dahulu. Nanti bila ada anak nanti boleh create akaun untuk dia, okay? Alright, dengan topik yang best webinar ni iaitu Detik Indah Bersama Si Manja dengan barisan panel yang hebat-hebat. Dan juga kita ada cabutan bertuah 4 tiket Zoom Melaka tanpa expired date dan juga hadiah cash account RM500. Yang bestnya anda tak perlu nak ke bank dah sebab anda boleh tahu pelbagai info mengenai simpanan anak anda melalui webinar ini. Jadi wajib join. Okey, kita balik kepada Raf. Okey, Abang Raf, Datuk Fazli pernah berkongsi tentang cara didik yang diteladani daripada arwah ayah Raf, iaitu Datuk Yaakob Mohamed. Jadi nak tanyalah, apakah Raf juga menjadikan cara arwah ayah sebagai salah satu cara didikan untuk anak-anak Raf? Sangat sama. It's a photostat duplicate 200%. Sebab ialah Raf dan Datuk Fazli dibesarkan dengan cara hidup yang sama, gaya yang sama, didikan yang sama. Jadi cara kita mengajar anak-anak tu sama. Cuma yang bezanya tinggal Datuk Fazli perangai lain sikit, Raf lain sikit, anak-anak pun perangai lain-lain. Tapi dia punya core value dia sangat-sangat sama. Tak lari mana. Jadi kiranya Raf ambil dan adjustkan mengikut kesesuaian anak-anak, betul? Betul. Okey, mungkin Raf boleh bagi contoh macam mana cara didikan arwah ayah Raf? Okey, kalau macam arwah bapa Raf ni, dia paling pentingkan dari segi adab. Dari
adab tu maksudnya apabila kita nak berjalan depan parents, kena tundukkan kepala sikit. Macam kita bercakap pandang mata. Macam mana kalau kita bercakap, kalau tak habis cakap jangan berpaling. Dan especially bab makan. Tak kisah sama ada you dah habis makan awal ataupun you belum makan ataupun you dah makan. Bila parent atas meja makan, anak-anak semua wajib atas ada meja makan. Dan apabila mereka atas meja makan, mereka tak boleh langsung dengan dia punya gadgets. That is why sambil makan, kita akan update each other what's going on. So macam Raf terapkan budaya yang our family meeting atau habis adalah ketika makan. Bukanlah bermaksud orang cakap, yelah kalau makan tak boleh bercakap, betul. Tapi bukanlah kita bercakap sangat pun. But it's just that bila time makan tu, kita akan tengok semua muka anak-anak, adik-beradik, isteri. Macam Raf akan duduk di kursi chairman tu. So kanan, Mawar, anak-anak semua Raf akan cakap, okay, what's going on today, Ryan ada apa, Shanila ada apa, Rafael, bla bla bla. So Raf akan tahu everything. And selagi Raf tak habis makan, tak ada seorang pun boleh bangun melainkan orang sesuatu. Itu arwah bapa ajar dan sampai sekarang Raf masih ikut. And it's must to eat together. Tak boleh tak makan sekali. Wajib. Okay, so macam Fatih selalu tengoklah Instagram Raf, Instagram Abang Raf, Datuk Fazli kan. Anda berdua sangat family man. Saya tengok memang sayangkan anak, apa semua. Adakah ini pun orang kata apa, cara yang dibawa daripada arwah ayah? Sangat-sangat tepat sebab kalau ikutkan arwah bapa lagi busy. He involved in politics all his life kan. And kita orang ni bukanlah politician tapi kita selebriti. Mungkin masa berbeza. Arwah bapa tu lagi sibuk. Tapi dalam sibuk dia, dia balik je, memang itulah time dengan anak. Memang kalau dia tahu yang dia sehari suntuk sibuk di luar, dia balik, itulah time dengan anak. So what me and Datuk Fazli trying to do here, kita kat rumah tu memang kena bagi time kat anak-anak. Sebab kalau kita tak bentuk dia daripada umur kecil ni, the moment dia distant dengan kita, meningkat umur awal remaja, that is the problem comes. That's why dia akan lebih menyendiri, dia akan lebih banyak duduk dalam bilik, kunci pintu. So macam kita orang ni, Raf perasan, anak-anak Raf dengan anak Datuk Fazli, anak-anak kita orang ni pun spesies kita orang, lagi gemar duduk rumah. Bukanlah maksudnya kita orang anti-social, tidak. Kita orang bergaul, friendly, tapi ada free time, lagi best duduk rumah dengan adik-beradik. You nak main game ke, you nak main bola ke, kat rumah. So itulah budaya yang arwah bapa terapkan kat kita orang. Macam dulu contoh zaman up lah BBNUN. Kawan-kawan semua pergi main pool, pergi main football dekat college. Terus beritahu lah bapa, nak stay back lepas college lah, nak pergi main football dengan nak main pool. Jujur je nak main snooker. Jujur je. What time? Balik pukul apa? Okay, dia baca polis ada tanya. Sampai rumah, so how was it? Okay, not too bad. Dia tak control. Okay, tak apa. Besok tu pergi college lagi. Pak, I think I want to continue lah. Macam seronok pula main snooker ni semua. Baliklah, I got something. We got event. So okay lah, tak apalah, pun balik lah, menurut je kan. Sebab tak kan. Balik rumah, pukul 4 pukul 5 tu, ada snooker table dekat rumah weh. Wow. Dia sediakan ke? Wow. And then Bapak, are you for real Bapak? This is snooker tau, besar gila tau, bukan pool. Yeah, I can play with you. Then when you not around, panggil lah kawan kau datang rumah. Depan mata Bapak. I said, okay. So kita dah di-train macam tu, sampai sekarang anak-anak melekat. So anak-anak Daddy, I want to go play Xbox. I don't have Xbox, but I can get you PS4. Boleh tak ajak kau datang rumah? Boleh? Okay. So dia akan kat rumah je. Macam tu, trend. So nampak kat situ cara arwah ayah Raf tackle anak-anak. Saya nampak kat situ macam walau apa pun family tu yang utama, dan kalau boleh masa dengan anak-anak tu lebihlah, walaupun sesibuk mana pun luangkanlah masa dengan anak-anak. Macam Raf cakap tadi, daripada kecil kita, orang kata anak tu kita depan mata kita kan, insyaAllah bila besar nanti dia akan lebih jujur dengan kita dan kurang bermasalah. Tapi saya suka sebab involve father ni kajian
kajian, Imam Fadil ni dia akan mengurangkan masalah untuk anak-anak bila besar nanti, masalah sikap ataupun disiplin, sebab dia dah tengok ayah dia sebagai role model, dia dah rasa kehadiran ayah dia, so dia akan lebih jujur dengan ayah dan ibu dia. Okey, berbalik kepada tajuk kita, mendidik anak-anak Gen Alpha. Kita tahu kan anak-anak zaman sekarang ni sangat terdedah dengan teknologi yang begitu pesat sehingga menyebabkan banyak masalah sosial berlaku lah pada hari ini. Jadi bagi Raf sendiri, apa cabaran dalam mendidik anak-anak Raf terutamanya pada hari ini? Cabaran gitu. Bagi Raf lah, cabarannya of course lah nak berpisahkan dia orang dengan gadgets. Sebab memang tak dinafikan budak-budak zaman sekarang ni tak macam zaman kita dulu. Orang yang 80s faham lah, 70s faham lah. Kita ni muda-muda petang-petang tak ada gadgetnya apa. Kita akan pergi main bola lah, basikal lah, main batu seremban lah. It's very typical, very normal. Main kejar-kejar lah. Budak zaman sekarang ni, free time is all iPad, it's all about game. So nak tak nak, parents tak boleh stop. We have to ikut peredaran masa. Cuma what we can do is control and limit. Macam I used to have problems of keeping them away from the gadgets. Tapi what I do, I start buat aktiviti yang tidak menggunakan gadget. Sebagai contoh, sekarang ni dah buka kan, I will bring them swimming. Kalau tak boleh swimming, I'll bring them walk dekat park, ajaklah tengok apa segala mak nenek dekat jalan tu. Or sometimes I bring them to the places yang boleh diorang belajar. Macam last week Raf bawa diorang pergi farm in the city. So we try to bawa balik diorang seperti kita orang dulu, bawa ke dunia luar, start socializing, start tengok your surroundings, so diorang tahu pokok, diorang tahu kereta, diorang tahu ikan, diorang tahu apa, and they know in detail. So ever since I did that, diorang dah kurang dengan gadgets, and especially anak-anak, Raf lagi prefer diorang tengok TV daripada phone. Of course, I kan. So katakanlah diorang nak tengok YouTube instead of, kalau ada masa lah, ada peluang. Kalau instead of diorang tengok dekat phone, try to bagi dekat TV. It's bigger, ajak suruh diorang tengok jauh. Sekiranya tak adalah mata terosak. Macam tu. Saya suka dan setuju sangat dengan penerangan Raf, sebab sebenarnya anak-anak ni dia bosan, sebab tu dia minta phone. Tapi bila kita bawa dia keluar, tengok pergi zoo, pergi swimming pool, sebenarnya diorang tak nak pun phone tu. Sebab diorang rasa macam diorang diberi perhatian dan juga dibawa jalan-jalan. Kalau tak diberi perhatian tu lah diorang rasa macam nak phone. Okay. So Raf, setiap orang kan ada cara tersendiri dalam membesarkan dan juga mendidikkan anak-anak kan. Tapi apakah yang penting untuk ibu ayah, especially yang masih muda ni, nak mendalami juga sedikit ilmu-ilmu parenting untuk kebaikan anak-anak? Mungkin Raf ada kata-kata nasihat? Okay, of course, all my life ada benda yang Raf rasa Raf nak improve daripada dulu. So maybe I'll share with all the young parents lah. I think yang paling penting untuk anak-anak ni adalah basic didikan agama. It doesn't matter whether anak tu umur 1 tahun ke, 2 tahun ke, 3 tahun ke, but basic didikan agama tu penting. Sebab itu yang family Raf terapkan. Tak adalah dia suruh kita jadi tahfiz, tidak. Kalau ada itu rezeki. Tapi pendidikan agama tu lah yang boleh control and refrain kita from buat benda-benda yang tak faedah. And it has to start from young. Tak boleh start umur 10 tahun, mungkin dah slightly lambat. You have to start umur 2-3 tahun tu, a simple thing as Bismillah. Apa maksud Bismillah, siapa Allah, siapa Nabi Muhammad. Benda tu dah kena terapkan daripada awal supaya diorang membesar, diorang faham, dia aware. And bila diorang aware, rasa guilty tu ada kalau diorang ada nak buat benda yang tak elok macam tu. Okay, so kita sebenarnya berada di akhir siaran live kita, rasa macam sekejap kan. Tapi sebenarnya dah ada di akhir live kita hari ini. Mungkin soalan terakhir saya kepada Raf. Okey, kebanyakan anak-anak yang kita tengok kan rapat dengan mak. Nak apa-apa cakap kat mak. Ayah pula selalu orang akan anggap garang. Tapi tak semualah. Anak-anak Raf pula macam mana? Bagi Raf sendiri macam mana? Anak-anak Raf ni balance lah. Yang Raf perasan balance. Diorang tahu apa benda yang daddy dia boleh tolerate, apa benda yang mami dia boleh tolerate. So diorang tahulah kalau bab-bab adab ni is more to Mawar. Mawar sangat pantang kalau anak rude. Macam Raf ni sangat pantang kalau anak beragama, Raf terus solat bunyi sekejap lah. Itu Raf pantang beragama. So it's co-parenting lah. It's parents, father and mother punya peranan untuk masing-masing tegas kat a certain thing supaya sentiasa balance. Kalau dua-dua tegas yang sama, lama anak pun takut dengan dua-dua. So dia tak ada tempat nak bercerita. So Raf selalu cakap dengan Mawar, kalau abang ada termarah anak,
I tak tahan sabar ke apa, Anja cepat-cepat ambil diorang, comfort diorang. Same goes to you. Kalau abang nampak Anja ada termelenting ke tertinggi suara dengan anak sebab marah kan nak mengajar, abang tu dah cool them down. And you kena ingat, kita buat cerita bukan kita nak kata anak tu betul, tapi kita nak balance. And after that, lepas pujuk dia, siapa yang marah tengah, contohnya Raf marah kan, mama akan cakap, pujuk dia, cakap okay, sekarang you go say sorry to daddy. You did something wrong. So nanti anak-anak akan datang, sorry daddy. Kita pun peluk dia balik. Tak adalah marah 24 hours, tidak. Sebab kalau marah anak jangan lama. Nanti dia tak nak dia develop perasaan yang aku benci bapak aku benci mak aku. Diorang ni tak kontrol aku, tak. Marah, yes, untuk mengajar. Wife comfort and ask the wife to datang balik cakap sorry kat daddy. So diorang tahu bila salah cakap sorry. Dan bapak, anak dah cakap sorry, kita jangan, tak. Peluk, lembut balik. Saya jangan buat lagi, okay? Daddy tak suka. I'll be very angry. Nanti daddy sakit jantung. Dia faham. Okay, saya suka sangat sharing Raf hari ni sebab as a parents kena balance. Kalau seorang marah, seorang kena ada jadi penyejuknya. Okay, so bagi followers yang menonton sekarang ni, kalau ada yang baik boleh ambil, yang rasa kurang sesuai tak perlulah apply. Okay, apply mengikut tahap kesesuaian anda sendirilah. Okay, kita sudah berada di akhir live. Okay, sekali lagi saya nak wawarkan kepada followers yang tengah tengok ni, jangan lupa klik link yang admin letak di ruangan komen untuk mendaftar dalam webinar terbaru yang kami akan anjurkan, iaitu webinar bersempena dengan bulan menabung simpanan SSPN 2021 dengan topik yang anda boleh tengok dekat skrin sekarang adalah topik Detik Indah Bersama Si Manja. Yang bestnya anda tak perlu ke bank untuk ambil tahu, untuk ambil info berkenaan dengan simpanan anak-anak sebab kat sini kat webinar ni akan diceritakan semua berkenaan dengan simpanan anak-anak dengan bayaran RM20 tapi tak dapat kat kami akan kreditkan ke akaun SSPN anak anda. Dan yang paling best, kita ada cabutan bertuah 4 tiket Zoom Melaka tanpa expired date, nak pergi bila pun tak ada masalah, dan juga hadiah cash account RM500. Best tu untuk slot teka dan menang dan juga hadiah yang lain. Okay, so berakhirlah live Borak Pak Emma hari ini dengan tajuk cabaran didik anak Gen Alpha. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Raf Yaakob. Terima kasih Raf. Sama, terima kasih jemput. Sama-sama. Okey, nak ucapkan juga terima kasih kepada semua followers Pak Emma yang menonton. Jangan lupa tag suami anda, tag isteri anda, tag rakan-rakan anda yang bakal jadi parents dan juga share live ini, nanti boleh tengok di awalnya. Okey. Jumpa lagi di next live. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam.